Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahal khair. Alhamdulillah. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam mata pelajaran fiqh bagi tahun 2. Dan Ustaz Muhammad Syukri bin Muhammad. Okay. Dan untuk makluman adik-adik kelas 2 Mumtaz dan seluruh tahun 2, Ustaz menggantikan Ustaz Ailani selepas PKP baru ni. Jadi Ustaz hanya mengajar dalam beberapa tajuk sahaja. Jadi walau bagaimanapun kita akan ulang kaji untuk keseluruhan mata pelajaran fiqh. Ni kitab dia. Jadi adik-adik boleh cari kitab Al-Fiqh li Shaffis Tsani. Okey. Jadi adik-adik, ini adalah isi kandungan sepanjang tahun ni yang kita telah belajar, dan alhamdulillah kita telah tamatkan pembelajaran kita pada minggu terakhir di sekolah. Dan Ustaz merancang selepas pada habis pembelajaran kita tempoh hari, Ustaz nak buat ulang kaji, namun oleh kerana sekolah telah ditutup, jadi kita teruskan sahaja di dalam sesi media ini. Okay, baik. Jadi hari ini Ustaz nak sama-sama kita ulang kaji pada pembelajaran yang pertama, Al-Wahdatul Ula, iaitu berkenaan At-Taharatu wa ma yata'allaqu biha. Jadi jadi ni saja kita akan bincang hari ini. Okay, baik. Okay, yang pertama, Ad-darsul awwalu at-taharatu. Bab at-taharah, bab kebersihan. Jadi adik-adik boleh rujuk dalam buku adik masing-masing. Tak yakin antum semua masih lagi ingat apa yang telah antum belajar dengan Ustaz Ailani. Yang pertama, at-taharatu syartu min syurutis solah. Yang kedua, fala salata liman ahdasa hadasan asghara aw akbar. Ketiga, yurfa'ul hadatsu al-asgharu bil wudu'i. Keempat, yurfa'ul hadatsu al-akbaru bil rusli. Maksud dia dikata bab kebersihan ni, at-taharah, bab kebersihan. Kebersihan ni adalah satu syarat daripada syarat-syarat sembahyang. Okey. Yang mana kalau kita tak bersih, contohnya kita terdapat najis di tubuh badan kita, kita tidak boleh sembahyang, kerana bersih itu adalah satu syarat daripada syarat sembahyang. Yang kedua, fala solat, maka tidak sembahyang bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar. Okey. Di sini ramai murid-murid yang silap faham yang dimaksudkan dengan hadas kecil dan hadas besar. Ramai yang faham hadas kecil ialah kecing, hadas besar pula berak. Okey, itu satu kefahaman yang salah. Salah tu wahai adik-adik. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan hadas kecil dan hadas besar? Kita tengok yang ketiga. Yurfa'ul hadasu al-asgharu bil wudu'. Terangkatnya hadas kecil, maksud terangkat ni, hilanglah hadas kecil tu dengan cara berwuduk. Okey. Kalau ada kata kencing, lepas kencing kena basuh kencing dengan wuduk. Maksud hadas kecil ialah, cara ringkasan, lepas ni kita akan belajar lebih detail lagi. Hadas kecil ni sebab apa kena berwuduk? Contohnya kita terkentut pun kita kena berwuduk habis hari sembahyang. Mana-mana penyebab yang menyebabkan kita terbatalnya air sembahyang, ianya perlu diambil, perlu kita akad dia dengan berwuduk. Dengan berwuduk, contohnya terkentut, tersentuh kemaluan, tersentuh najis, dan lain-lain lagi lah. Kita akan terang lagi dalam sesi pembelajaran yang lain. Dan tak yakin antum pun telah faham atau telah maklum hari ini. Yang keempat, yurfa'ul hadasu al-akbar berusli. Apabila berhadas besar kena mandi.
Kena mandi. Kalau antum kata berak, berak kena basuh, kena mandi. Ni mandi terus satu tubuh badan. Okey. Yang dimaksudkan dengan hadas besar ni ialah orang yang keluar mani, orang yang keluar darah nifas, darah haid, wiladah, dan sebagainya lah. Dan orang-orang ini perlulah mandi wajib. Okay. Dan syarat mandi wajib kita akan belajar dalam pembelajaran yang lain. Kita terus. Pelajaran yang kedua berkenaan qada'ul hajat. Maksud qada' hajat ni kita melepaskan hajat kita. Apa yang maksud hajat di sini? Bukan hajat di hati saja. Okay. Yang pertama, al-insanu la yakhlu minal bauli wal ra'i. Manusia ni tidak sunyi. Maksud tidak sunyi ni tak dapat tidak. Kita ni kena kencing dan berak. Kalau kita tak kencing, boleh penyakit lain. Kalau tak berak pun datang penyakit lain. Allah Ta'ala buat molek dah. Okey. Wa qada'ul hajat an yabul al-insan aw yatarawwata fi makanin qalin. Maknanya orang nak qada hajat, nak buang najis ni dia kencing, ialah kencing ataupun berak di tempat yang tak ada orang, tempat yang sunyi. Kita tak boleh kencing ataupun berak di tempat ada orang ramai, tak boleh. Masuk sunyi ni dalam tandas kita duduk seorang-seorang. Dalam tandas kita tak duduk dua orang berak, sebab makut tandas ada satu saja. Tak boleh kongsi-kongsi. Jadi masalah lain pula. Yang ketiga, al-baulu huwa makhraja min qubul ar-rajuli au qubul al-mar'ah. Kecing ni kata apa yang keluar daripada depan kita tu. Yang di hadapan sama ada lelaki ke perempuan ke, sama saja. Itu dinamakan kencing. Al-baulu, kencing. Okey. Yang keluar daripada depan. Kubul ni maksudnya depan. Okey. Yang keempat, wal ra'id, dan berak. Berak tempat air besar. Huwa ma kharaja min dubur ar-ruju au dubur al-mar'ah. Apa yang keluar daripada dubur lelaki dan dubur perempuan yang kat belakang tu. Dubur panggil. Kalau bab kiblat kan istiqbalul kiblat ataupun istidbarul kiblat. Menghadap kiblat ataupun berpaling kiblat. Kerana dubur ni yang berpaling pada kita lah, punggung lah. Punggung lelaki ataupun punggung perempuan. Tu ra'id, berak. Yang kelimanya al-baulu wal ra'id najisani. Kencing dan berak ni dua najis yang jenisnya wana'uhu minan najasati al-mutawassithah. Jenis dia adalah jenis mutawassithah. Maksud mutawassithah ni pertengahan. Ingat najis ada tiga jenis. Al-mukhaffafah, al-mutawassithah, dan satu lagi al-mughallazah. Yang mana al-mukhaffafah tu yang ringan. Yang ringan maksudnya air kecing budak kecil, baby. Tak. Yang pertengahan ni najis kita lah. Tahid kita, tahid kucing, tahid bewok, tahid lembu, semua tahid semua. Tapi ada satu tu najis yang berat. Apa dia? Anjing dan khinzir. Terusnya pembelajaran kita yang ketiga. Ar-darsus salisu, al-istinja'u. Al-istinja'u wajibun minal bauli wal ra'i. Al-afdalu an yastanjiya bil ahjari aw ma fi ma'naha thumma yutbi'uha bil ma'. Ketiga, yajuzu an yaktasiru 'ala al-ma'i faqat. Ada lagi kita baca yang ni dulu. Maksud istinja' ni alat kita nak sucikan najis kita tu. Istinja' ni alat bersuci ni wajib, sama ada kecing ataupun berak. Tak boleh kita lepas kita tandas kecing, bangun, tutup zip, masuk kelas lalu. Tak basuh, tak apa. Tak boleh. Sebab tu tandas kita bawah kencing, mesti ada yang berperangai macam ni. Yang kedua, al-afdalu an yastanjiya bil ahjar. Tak. Au ma fi ma'naha thumma yutbi'uha bil ma'. Dia kata sebaiknya kita guna alat dengan batu-batu ataupun apa yang seumpama dengan batu-batu, batu licin lah, jangan batu yang kasar tu. Senalah habiskan. Kemudian diikuti dengan air. Tak. Kita ambil batu ataupun benda yang bersih lah.
apa ni, daun-daun ke apa ke. Habis kena tengok juga daun-daun pun. Kena daun-daun yang kata susah pula mak ayah kita. Dan pastikan selepas pada itu diikuti dengan air. Ni al-afdalu sebaik-baiknya. Yang ketiga, yajuzu an yaktasiru 'alal ma'i faqat. Dah diharuskan, boleh je kalau kita basuh dengan air saja. Itu sudah memadai. Okay, yang keempat, yaktasiru 'ala salasati ahjar. Kalau kita nak guna batu, kita guna 3 butir batu. 3 butir batu. Besar mana batu? Besar batu pepang? Tak. Carilah batu yang boleh padang dengan tubuh kita tu. Tak. 3 butir. Bukan 3 kali. Bukan sutir tu nak 3 kali. Bukan. 3 biji batu. 3 butir batu. Capur Ustaz Terengganu KL. Yang kelimanya, al-ma'u afdalu minal ahja' fi istinja. Dia kata air ni lebih boleh daripada batu dalam beristinja. Okay, baik. Itu berkenaan bab istinja. Ingat, maksud istinja ni alat-alat kita guna untuk apa? Untuk menghilangkan najis kita, iaitu najis kecil dalam berok kita. Ni khusus untuk kecil dalam berok kita. Sebab tu kalau dekat orang negara Jepun ke mana ke luar ke, dia guna apa? Dia guna tisu sahaja. Tapi kita ni puas hati tak guna tisu saja. Betul memang hilang, tapi akan ada kesang-kesang. Bau-baunya tak hilang. Sebab tu Islam kita gunalah air. Lebih puas hati. Nak puas hati guna tisu, lepas tu guna air pula, lepas tu lap pula dengan tisu. Lagi puas hati. Tapi banyak kos lah, banyak kegunaan, banyak benda kena keluar lah pitih. Okay, baik, seterusnya ad-darsul rabi'. Kita masuk dalam pembelajaran keempat, dalam bahagian yang pertama tadi, bab taharah. Okey, yang keempat ni berkenaan al-miyah, tu air. Aqsamul miyah, ni bahagian-bahagian air. Ramai yang bertukar bahagian dengan jenis-jenis lain. Ni bahagian-bahagian air. Okey, Ustaz nak maklum di sini, Ustaz berperasan sebenarnya. Okey. Bahagian-bahagian air ni terbahagi kepada 4. Yang pertamanya al-ma'ul mutlaq, keduanya al-ma'ul musta'mal, ketiga al-ma'ul musta'mal, keempat al-ma'ul musta'mal juga. Dah guna Ustaz 3 ma'ul musta'mal. Yang ni al-ma'ul musta'mal yang ketiga ni salah di silap tarik. Yang ni pun silap tarik juga. Tak tahu air apa? Tengok sini. Al-ma'un najis. Ni al-ma'un mutanajis, air mutanajis. Ni air al-musyammas. Okey, baik. Tengok yang pertama. Ni kena buat pembetulan lah ni. Ni tu air dia. Al-ma'un najis. Ni air najis. Ni air al-musyammas. Ni silap ni, Dik. Silap. Ni silap. Silap dua ni. Yang pertama tu tengok al-ma'ul mutlaq. Al-ma'ul mutlaq wa huwa tahirun fi nafsihi mutahharun li ghairihi. Maksudnya air mutlak ni dia suci. Diri dia sendiri pun suci, dan dia pun boleh menyucikan hak lain. Kita basuh berak dengan air ni ya. Kita basuh berak dengan air ni, kita basuh pinggang pun dengan air ni, air mutlak ni. Tak, kita minum pun dengan air ni. Tak, mandi pun dengan air mutlak. Maknanya air mutlak ni air yang suci dan menyucikan yang lain. Okey, faham? Tak. Jenis-jenis air ni kita akan belajar nanti, jenis-jenis air mutlak. Yang keduanya al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal tahirun fi nafsihi. Tahirun mutahhirun li ghairihi wa mithluhu al-ma'ul ladzi qalatuhu tahir mithlul maraki. So senang kata air musta'mal ni air bersih. Air yang telah digunakan maksudnya. Tak, air yang telah digunakan. Tak, air ni tak najis. Tak panas, tak apa. Contohnya air apa? Contohnya kita ambil air masak. Tak, air yang mutlak tadi kita buat air teh. Tak. Lepas tu kita minum. Tak. Tapi untuk minum je lah. Tak boleh nak membersihkan. Maknanya air ni tidak boleh menyucikan yang lain. Takkan kita nak basuh air dengan teh kan, belengah habis. Tak boleh. Tak. Yang ketiga ni al-ma'un najisu. La yajuzu isti'maluhu. Tak dibolehkan guna. Tak boleh guna dia air najis ni. Kalau air musta'mal ni boleh guna.
Boleh guna. Ha? Untuk minum. Dah. Boleh guna. Kita air boleh campur jadi mustakmal. Itulah yang diguna dah. Dah air hak lepas mandi tu. Dah. Kalau kita air lepas mandi kita ambil, kita nak bilah-bilah apa boleh lah. Boleh guna. Tapi tidak menyucikan lah. Maksud tak menyucikan, tak lewat air semayang lah maknanya. Dah. Yang ni ma'un najis. Al-ma'un najis tu ni tak harus guna. Tak, air nak nama pun air najis. Bekasan air najis kita, air kecil kita capur. Contohnya, kita berak dalam payang. Capur tahi kita dalam payang tu, capur dengan air. Keruh air tu. Adakah kita nak guna, nak basuh kaki? Memang kita tidak akan gunalah untuk basuh kaki kan. Kalau ni, kita guna juga capur-capur. Boleh buat air, buat sup apa, buat makan. Yang ni tak boleh. Takkan kita nak ambil air ni, kita nak capur dengan sup. Nak campur dengan Milo, nak minum, tak boleh. Tidak diharukan sebabnya air yang najis. Yang ketiganya al-ma'u musyammah. Ni bukan ma'u mustakmal ni al-ma'u musyammah wal ma'u tahir al-makruhu isti'mal. Air ni suci, molek, tapi makruh untuk gunanya. Sebab apa makruh? Okey, sebab dalam kitab Iqna' ada sebut, contohnya air tu duduk dalam payang besi. Bila panas, dia karat. Bila karat kau, bila kita ambil air semayang, kita kocok-kocok karat tu naik atas, dan kita sapu di muka, jadi abuk-abuk karat tu melekat di muka kita dan dia akan menyebabkan penyumbatan pada liang roma kita. Dan terjadi penyakit baras, penyakit sopak. Tu dalam kitab Iqna'. Jadi 4 jenis air. Ma'u mutlaq, ma'u mustakmal, ma'u mutanajjis, ma'u musyammah. Ni salah ni dua ni. Salah type. Yang ni boleh buat air semayang. Yang ni kita boleh untuk kegunaan harian saja. Nama pun mustakmal untuk kegunaan kita saja. Tapi tak boleh buat air semayang lah ni. Sebab air kegunaan saja. Okay. Ni al-ma'u najis. Air ni tak harus kita guna. Kalau ni air ni, kalau ada, buang je. Jangan disimpan. Sebab ia najis. Yang ni pula air yang panas. Makruh kita nak guna. Tak? Kalau kita nak guna, nak bilah-bilah atas-atas tu tak apalah. Tak, bimbang kok. Masa air panas ni, air kena matahari ke, air panas gelegak ke, tak boleh guna. Sebab akan menyebabkan penyakit yang lain. Okay, seterusnya berkenaan ad-darsul khamis al-ma'ul mutlaq. Al-ma'ul mutlaq huwa ma nazala minas sama' aw naba'a minal ard. Dia kata ni kita nak bincang bab air mutlaq tadi ni, air mutlaq. Maaf salah mah dah. Ni air mutlaq ni. Nak bincang hak ni je. Ni yang tak akhir. Air yang kita boleh buat air sembahyang ni, iaitu air yang turun daripada langit dan yang keluar daripada bumi. Tak, maksud air keluar dari langit apa dia? Sama ada air hujan, air salji, tak? Air embung, turun dari langit. Ada ya daripada bumi ni macam air telaga, tak? Mata air, hak tu keluar daripada bumi. Okay, jenis-jenis air mutlak ni ada 7 kata. Yang pertamanya ma'ul matar, air hujan. Ataupun kita belajar apa-apa dah, ma'us sama, air langit. Maksudnya air langit tu air hujan lah, al-matar, air hujan. Yang keduanya ma'un nahri, air sungai. Ma'un nahri, air sungai. Yang ketiganya ma'ul aini, air mata air. Nah, ustaz dah asuk ke dah, ustaz nak tengok ke air mata air tu macam mana. Ma'us salji, air salji. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita putih ke, cerita Jepun ke apa ke, ni air salji putih. Nah, awak jangan ingat ni sama rati, tak sama macam rati ni sejuk lagi ni. Misal yang kelimanya ma'ul bi'ri, air telaga. Rumah-rumah siapa yang ada masih lagi ada telaga tu, boleh tahulah bagaimana bau dia, rasa dia air telaga ni. Okay. Yang keenam ma'u bahri, air laut. Air laut. Yang ketujuh ma'ul barodi, air embun. Yang kita air embun ni kita nampak biasanya pagi-pagi hari lepas subuh. Adalah air embun. Kalau petang tu tak ada, kering dah lah. Jadi tak rasa sekadar tu saja untuk perkongsian kita hari ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam bahagian yang kedua pula. Okay. Jadi sekadar itu saja. Apa yang kurang daripada Ustaz minta maaf.
Dan selamat bercuti, dan jangan lupa teruskan berdoa, teruskan jaga diri kita. Okay, semoga kita ni sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.